Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya, Syazana Lokman, bersiaran dari Majlis Sukan Negara Bukit Jalil untuk Buletin MSN edisi ke-49. Kita mulakan buletin dengan rangkuman berita sepanjang minggu ini. Jom saksikan. Bertempat di Cyberview Resort and Spa, Cyberjaya, satu bengkel penetapan sasaran pingat tamasya Sukan SEA Kemboja 2023 diadakan bagi tujuan penetapan sasaran pingat tamasya dui tahunan tersebut. Bengkel yang dihadiri 40 peserta yang terdiri daripada wakil-wakil Majlis Olimpik Malaysia, Persatuan Sukan Kebangsaan, pengurus-pengurus pasukan dan pegawai Majlis Sukan Negara telah mengadakan perbincangan serta mengukur prestasi dan kemampuan atlet untuk mencapai sasaran pingat di Sukan SEA edisi ke-32 itu nanti. Turut hadir ke bengkel tersebut Ketua Kontijen Negara Kesukan SEA Kemboja yang berbahagia Datuk Muhammad Nasir Ali bersama-sama dua timbalannya yang berbahagia Datuk Charlene Zulkifli dan Sharon Wee. Pengumuman sasaran pingat Kontijen Negara akan dibuat pada 30 April 2023. Agensi Anti-Doping Malaysia (ADAMAS) telah mengadakan sambutan Play Through Day yang dihoskan oleh World Anti-Doping Agency (WADA), merupakan hari yang didedikasikan sebagai Hari Sukan Bersih dan meningkatkan kesedaran atlet serta penggiat sukan kepentingan mencegah penggunaan bahan terlarang dalam sukan. Berbagai aktiviti telah pun dijalankan sejak awal pagi, antaranya Play Through Body Balance Workout, kuis dan sesi Meet and Greet bersama atlet kebangsaan, pameran Outreach dan sesi bol bicara sukan. Program sehari yang dirasmikan oleh Ketua Seusaha Kementerian Biliran Sukan yang berbahagia Dr. Nagulendran Kanggayat Karasu turut meriah dengan kehadiran para pelajar sekolah di sekitar Putrajaya, Sekolah Sukan Bukit Jalil dan Sekolah Alam Shah. Skuad projek FAM MSN bersama Ion Big telah mengadakan program sentuhan kasih Ramadan bertempat di Ion Big Ampang pada 17 April. Program amal yang melibatkan seramai 28 orang anak-anak yatim dari Rumah Anak Yatim Raudatul Faiz Setapak telah ditemani 30 orang pemain skuad projek FAM MSN untuk membeli belah barangan keperluan Hari Raya kerajaan Ion Big yang berjumlah RM130 setiap orang. Pemain-pemain skuad projek FAM MSN juga turut bermurah hati menambah jumlah tersebut menggunakan duit mereka sendiri demi menggembirakan anak-anak yatim yang terlibat. Semoga segala usaha yang dijalankan mendapat keberkatan serta dikurniakan rezeki yang luas kepada semua yang terlibat. Majlis Khatam Al-Quran Anjuran Bahagian Hikmat Pengurusan MSN dengan kerjasama AJK Surau Al-Faizin telah diadakan pada 17 April 2023 bersamaan 26 Ramadan 1444 Hijrah bertempat di Surau Al-Faizin, Majlis Sukan Negara. Majlis yang dibimbing oleh Al-Falid Ustaz Arfah Husnani pada kali ini merupakan penutup pada program Tadarus Al-Quran yang diadakan sempena Ramadan sejak 23 Mac hingga 13 April lalu. Turut hadir ke majlis tersebut Timbalan Ketua Pengarah Sektor Pembangunan Sukan Encik Suhadi Alias dan Timbalan Ketua Pengarah Sektor Pengkomersialan dan Pemasaran Tuan Haji Abdul Rashid Yaakob serta pegawai dan anggota MSN. Bertempat di Dewan Bankuet Majlis Sukan Negara telah berlangsung perhimpunan bulanan MSN bagi bulan April 2023. Pada perhimpunan tersebut, Ketua Pengarah MSN Datuk Ahmad Sapawi Ismail telah menyampaikan amanat dan pesanan serta mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri buat semua warga Majlis Sukan Negara. Sesi diteruskan dengan penyampaian anugerah pekerja cemerlang bagi bulan April serta dekorasi tercantik Merdeka bagi tahun 2022. Turut hadir ke majlis tersebut Encik Suhadi Alias, Timbalan Ketua Pengarah Sektor Pembangunan Sukan dan Tuan Haji Abdul Rashid Yaakob, Timbalan Ketua Pengarah Sektor Pengkomersialan dan Pemasaran serta Barisan Pengurusan Tertinggi Majlis Sukan Negara. Delegasi Jawatankuasa Road to Gold yang diketuai Menteri Belia dan Sukan Yang Berhormat Hannah Yeoh telah melakukan lawatan kerja ke Jepun dari 14 hingga 18 April bagi melihat kelengkapan dan perbandingan sistem sokongan atlet yang diberikan oleh Nippon Sport Science University (NSSU) di Tokyo dan Yokohama.
NSSU yang memiliki rekod hebat dalam penghasilan atlet-atlet bertaraf dunia kini sudah melahirkan 137 pemenang pingat untuk kontingen Jepun di Tamasya Sukan Olimpik dan Paralimpik dengan 41 daripadanya adalah pemenang pingat emas. Menerusi memorandum persefahaman yang ditandatangani pada Mac di KBS, NSSU juga menawarkan kerjasama dan sistem sokongan untuk atlet dan jurulatih. Yang Berhormat Hana Yo juga berharap agar kerjasama dua negara seperti yang dimeterai dapat meningkatkan kualiti sukan di Malaysia dalam usaha mencapai emas Olimpik pertama negara. Satu majlis berbuka puasa dan program Meriah Raya Pusat Beli Belah Pavilion bersama Majlis Sukan Negara dan Ketua Komuniti Bukit Jalil telah berlangsung meriah pada Rabu. Majlis yang diadakan bagi tujuan membina jaringan dan hubungan sesama komuniti di Bukit Jalil turut dihadiri atlet-atlet para negara. Majlis berbuka puasa yang diadakan di Center Court Aras 2 Pavilion Bukit Jalil ini dimulakan dengan persembahan pembukaan ucapan alu-aluan daripada pengarah pemasaran Kuala Lumpur Pavilion Sdn Bhd Puan Kung Swan Ai, diikuti majlis berbuka puasa dengan berbagai jenis juadah. Turut hadir ke majlis tersebut Timbalan Ketua Pengarah Sektor Pembangunan Sukan Encik Suwari alias Ketua Sekretariat MES Datuk Shalin Zulkifli bersama-sama 40 pegawai Majlis Sukan Negara. Meskipun bahang Tamasya Sukan Si Kemboja semakin dirasai, Lebaran tetap disambut tetapi dalam kesederhanaan. Jom saksikan pakej yang disediakan rakan setugas Siti Safina Hussein bersama atlet olahraga kebangsaan Khairul Hafiz Jantan. Hai, kini saya bersama dengan Khairul Hafiz Jantan dan sempena Hari Raya ni kita nak tanya jugalah persiapan beliau ke SEA Games Kamboja 2023. Okey, Khairul apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Okey, ceritakan sikit persiapan ke Kamboja. Okey, masa sekarang ni persiapan Alhamdulillah semua okey. Sebab nak katakan kalau raya pun kami stay petang raya tu training untuk warm up, untuk kami gerak ke Singapura sebelum untuk betul-betul pergi gerak ke Kamboja. So far okey lah. Alhamdulillah. Apa kejuaraan yang dekat Kamboja? Dekat Singapura. Kat Singapura ada Singapore Open. So tim ada hantar untuk Bayang untuk tim 4x100 kita orang lah, untuk try untuk kali terakhir untuk bergerak ke Kamboja, insyaAllah. Corak latihan korang masa dekat bulan puasa ni macam mana corak latihan sukan olahraga ni masa bulan puasa ni? Okey, puasa ni dia tak ada perubahan pun, cuma ubah dia waktu je lah. Contoh macam selalu training pagi petang. So sekarang ni tukar petang malam lah. Tu yang cakap petang tu kadang-kadang dah harga juga lah, tapi nak macam mana training kan. So far alhamdulillah boleh lah, tahan lagi. Okay, untuk hari raya ni macam mana dengan persiapan raya? Persiapan raya apa yang tengok ni jelas baju raya ada ni, tak ada siapa pun. Sebab kita tak fokus sangat sebab kita fokus pada game kan. So yang ada ni lah baju raya ada tahun ni. Cuti raya berapa hari? 2 hari je. 2 hari saja. 2 hari je. Ini yang ditetapkan oleh coach lah. Ni tetap oleh coach. Okey, apa-apa pun kita ucapkan good luck kepada Khairul Hafiz Jantan supaya dapat kejayaan masa SEA Games nanti. InsyaAllah. Terima kasih. Alright, terima kasih. Itu dia tadi perkongsian dari Khairul Hafiz Jantan mengenai persiapan raya beliau tahun ini. Kita ada lagi seorang atlet olahraga, Nur Sarah Adi, yang menyambut Aidilfitri bersama keluarganya di Jengke Pahang. Sarah turut berkongsi kenangan sambutan hari raya beliau ketika kecil, iaitu kenangan manis dan hari yang paling beliau nantikan setiap kali Syawal tiba. Nak tahu apa yang Sarah kongsikan? Adila Muhammad ada jawapannya. Okey, edisi khas Hari Raya bersama kita atlet lompat galah negara Sarah. Yeah. Okey Sarah, so preparation untuk raya tahun ni macam mana? Preparation untuk raya tahun ni sebab macam tahun lepas kita tak dapat raya dengan family. So tahun ni saya dah buat persiapan awal. Saya tahu raya saya tak lama macam orang lain. Saya dah beli minggu pertama Ramadan, saya dah carikan baju raya dah untuk parents saya, untuk adik-adik saya. So tema kami baby blue. Saya cari siap-siap dekat online and then dah sampai dah pun. So sedah semangat saya pun
saya tahulah dah muat baju raya tu, tinggal balik je nanti pakai OTD raya dengan family, and then salam-salam, jumpa atuk dengan nenek saya. So dah dapat momen tu, kita balik lah sini semula. Berapa hari Sarah cuti raya? Sehari je saya. Sebab balik kita nak ada Singapore Open. And then so kita tak ada lah raya lama-lama sebab nak training lagi. Sehari sebelum gerak tu kita nak training, and then terus gerak ke Singapura. Okay, Sarah, kenangan manis raya Sarah. Apa yang Sarah paling ingat lah? Masa kecil dulu ke? Kenangan manis saya kayu basikal. Seminggu saya kayu basikal sebelum raya. Masa bulan puasa lah, saya kayu basikal. Saya kira berapa rumah ada dekat Jengka tu. Sebab saya target kalau ada 500 rumah, satu rumah RM1. Aku dah dapat 500 duit raya. Seronok. So raya first tu, lepas dah raya dengan family, best lah, dapat duit raya banyak sikit lah. Dah kira-kira duit raya dengan family, dah ajak dah kawan-kawan pergi raya dekat rumah, minum air sirap. Rumah next makan kuih je, rumah next minum air sirap. Sampai Expectation versus reality tu, berapa Sarah duit raya dapat? Saya expect 500. Paling banyak saya pernah dapat 1,000 lebih lah. Wow, 1,000 lebih. Okey Sarah, untuk SEA Games macam mana setakat ni? Sarah punya mental ready untuk pertahankan emas ke macam mana? InsyaAllah saya still target untuk saya dapat deliver goal untuk Malaysia. Mental preparation saya okay, cool. Saya kekal tenang. Tak ada benda lain yang saya boleh ubah, melainkan saya buat yang terbaik daripada diri saya sendiri. Alhamdulillah, walaupun kita berpuasa, and then adalah cabaran sikit-sikit tu, yelah, kalau tak ada cabaran untuk kita berjaya tu tak best lah jalan cerita kita tu kan. Saya ready untuk SEA Games ni. Okay, Sarah, Sarah punya ucapan lah untuk peminat Sarah. Doa peminat Sarah di SEA Games nanti. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih. Saya bersyukur sangat-sangat still ada yang support saya, rakan-rakan, especially family saya, coaches, dan semua yang support saya. Saya minta sangat-sangat doakan saya, kejayaan saya di Sukan SEA semoga dipermudah urusan saya dekat sana, and still dapat proof yang saya boleh deliver goal untuk Malaysia. Dan bukan saja setakat dekat SEA Games, Sukan Asia dan peringkat-peringkat seterusnya. Saya janji saya akan buat yang terbaik dan berjuang sehabis baik untuk Malaysia. Alright, thank you Sarah. Okay, buat peminat Sarah, jangan lupa doakan Sarah di Sukan SEA Kemboja Mei ini. Raya. Jasa dan pengorbanan atlet-atlet negara tidak pernah dilupakan walaupun mereka telah lama bersara dari dunia sukan. Atas keprihatinan inilah FNN Beverages Marketing Sdn Bhd melalui jenama 100 Plus berkolaborasi bersama Majlis Sukan Negara dan Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan tampil berkongsi rezeki dan menghulurkan sumbangan kepada bekas-bekas wira dan wirawati sukan negara. Sebahagian daripada mereka terus menyepikan diri apabila meninggalkan dunia sukan. Demi menjejak kembali wira dan wirawati ini, saban tahun 100 Plus dengan kerjasama Majlis Sukan Negara dan Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan meneruskan usaha menyantuni dan menyampaikan sumbangan setulus ikhlas buat mereka. Tahun ini, aktiviti ziarah dibahagikan kepada 3 sesi lawatan bermula tarikh 12, 13 dan 17 April melibatkan 15 orang bekas atlet negara. Terpancar kegembiraan di wajah masing-masing apabila menerima kunjungan daripada pihak kami. Bagi bekas atlet silat Puan Rosita Latif yang mewakili rakan-rakan seperjuangan, beliau menzahirkan rasa syukur dan menyifatkan pertemuan pada bulan yang mulia ini cukup bermakna kerana masih diingati walaupun telah lama bersara dari dunia sukan. Firstly, terima kasih atas kunjungan pihak Majlis Sukan Negara pada 100 Plus, menjalankan aktiviti untuk mencari bekas-bekas atlet, beri bantuan sumbangan untuk menyambut Hari Raya. Alhamdulillah, sangat-sangat membantu. Dan saya berbesar hati sangat
dapat kunjungan daripada pihak MSN dan 100 Plus lah. Semangat macam sentiasa mengingati bekas pengorbanan atlet yang kami telah curahkan guna keringat masa zaman-zaman remaja dulu kan. Awal-awal dulu memang rasa dilupakan, tapi bila dah hubungnya yakin dan kerjasama dengan pihak Majlis Sukan Negara serta 100 Plus dan badan-badan yang lain memang sangat-sangat membantu. Kadang-kadang rasa macam terharu sangat. Laporan tadi mengakhiri buletin edisi kali ini. Bagi pihak Majlis Sukan Negara, setulus hati, seikhlas jiwa, kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh warga sukan. Berhati-hati memandu di jalanan dan sambutlah Lebaran dengan penuh kesyukuran. Sehingga kita berjumpa lagi di edisi akan datang.